Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Tia Cinta hari ini, kita akan lihat bahagian yang kedua, peristiwa bersandar dan tak bersandar bagi topik tingkatan 4 bab 9, kebarangkalian peristiwa yang bergabung. Jadi untuk bahagian yang kedua kali ini, kita akan lihat apa yang kita baca hari ini. Pertama, kita nak kenal pasti peristiwa bersandar dan tak bersandar. Kemudian kita nak menyenaraikan kesudahan dan menghitung kebarangkalian. Okey, seterusnya kita nak melengkapkan gambar raja pokok dan akhirnya kita nak buat penyelesaian masalah kebarangkalian. Jadi kita lihat satu persatu. Baik, sebelum tu kita kena tahu dulu peristiwa bergabung terdiri daripada peristiwa bersandar dan juga peristiwa tak bersandar. So ada dua jenis ya. Di mana peristiwa bersandar ialah dua peristiwa A dan B dikira bersandar jika peristiwa A mempengaruhi peristiwa B. Okey, dia bersandar sekiranya A itu mempengaruhi peristiwa B. Dan lagi satu peristiwa tak bersandar pula ialah bila melibatkan dua peristiwa iaitu A dan B, dia dikira tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B. Jadi apa yang kita boleh simpulkan kat sini, bila dia mempengaruhi antara satu sama lain, itu bermaksud peristiwa tu bersandar. Dan kalau dia tidak mempengaruhi antara satu sama lain, bermaksud dia bukan peristiwa, maksudnya dia adalah peristiwa tak bersandar. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, pertama sekali kita nak mengenal pasti peristiwa. Jadi kita lihat situasi dah diberi. Kena pasti sama ada peristiwa di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tidak bersandar. Okey, situasi yang diberi adalah mendapat dua biji bola yang sama warna apabila dua biji bola dikeluarkan satu demi satu tanpa pemulangan dari sebuah kotak yang mengandungi 3 biji bola ungu dan 2 biji bola hijau. Maksudnya bila kita dah tarik 2 biji bola satu persatu dan kita tak pulangkan. Jadi seterusnya peristiwa seterusnya tu bergantung kepada baki bola yang tinggal lah. Jadi kita nampak kat situ, dia dah bagi syarat kat situ. 2 biji bola tu mesti sama warna. Jadi kalau bola yang pertama kita pilih tu mestilah mempengaruhi bola yang kedua. Jadi itu dikira sebagai peristiwa peristiwa bersandar. Okey, sekali lagi sebab dia adalah kerana kebarangkalian mendapat bola kedua dipengaruhi oleh bola yang pertama yang dikeluarkan. Sebab dia bagi syarat kat situ kan. Okey, kemudian contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, kita nak kena pasti lagi sekali sama ada peristiwa tersebut bersandar atau tidak bersandar. Jadi kita lihat situasi di situ, Adam dan Siti masing-masing mendapat A dalam ujian matematik di sekolah. Okey, kemudian kita akan tentukan, kita lihat balik, kebarangkalian mendapat A dalam ujian matematik, dia tak mempengaruhi situasi ni kan. Jadi ini dikira sebagai peristiwa tak bersandar. Okey. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Penyelesaian ketiga ini berkaitan dengan menyenaraikan kesudahan dan menghitung kebarangkalian. Okey, kotak A mengandungi 4 biji bola bernombor 1, 3, 4 dan kotak B pula mengandungi 3 biji bola bernombor 7, 8, 9. Sebiji bola dipilih secara rawak dari kotak itu. Dengan menyenaraikan semua kesudahan, hitung kebarangkalian kedua-dua bola yang dipilih bernombor genap. Okey, jadi di situasi macam ni, 2 biji kotak, satu kotak ada 1, 2, 3, 4, satu kotak lagi 7, 8, 9. Okey, dia nak suruh kita pilih kan, kita pilih secara rawak. Okey, first kali kita kena senaraikan kesudahan dahulu. Seperti yang kita buat di bahagian pertama dulu, kita menyenaraikan kesudahan sesuatu peristiwa, di mana peristiwa, menyenaraikan peristiwa adalah S, simbol S. Di mana kat situ ada, jika kita dapat bola pertama tu 1, dari kotak pertama dapat nombor 1, kotak kedua kita ambil, kotak B kita ambil, kita dapat nombor 7. Jadi 1, 7. Jadi kemudian 1 dengan 8, 1 dengan 9. Kalau 2 pula first kotak A tu kita ambil 2 dulu. So kemungkinan akan ada 2 dengan 7, 2, 8, 2, 9. Kemudian kalau kita ambil dari kotak A, kita dapat 3 dulu kan. So mungkin akan ada 3, 7, 3, 8, 3, 9 dan seterusnya 4, 7, 4, 8 dan 4, 9. Jadi keseluruhan sampel tu adalah 4 biji bola dari kotak A dan 3 biji bola dari kotak B. Itu dikira sebagai 4 darab 3 adalah 12. Itu bilangan sampel. So siap kita senaraikan kesudahan dan siap kita tahu bilangan sampel. So kita boleh buat soalan tersebut.
Jadi kita teruskanlah sebab dia nak kesudahan yang mungkin jika kedua-dua bola tu genap. Okay, jadi kalau kedua-dua tu nak genap, jadi kalau kita lihat daripada yang kita dah senaraikan ruang sampel tadi tu, yang kesudahan yang mungkin adalah 28 dengan 48. Jadi ada dua sahaja kemungkinan kan. Dua sahaja kesudahan yang memenuhi syarat kedua-dua nombor genap. Jadi kita boleh tuduhkan itu sebagai 2 daripada keseluruhan sampel tadi adalah 12. So kita kecilkan dapatlah 1/6. Okey. Baik, seterusnya kita perlu melengkapkan gambar raja pokok. Okey. Untuk melengkap gambar raja pokok, kita lihat di situasi yang diberi sebuah beg mengandungi 5 biji guli merah dan 4 biji guli hijau. 2 biji guli dipilih secara awak satu demi satu dari beg tanpa pemulangan. Okey, disuruh hitung kebaran kalian mendapat A, kedua-dua guli berwarna merah. Jadi first kali kita lengkapkan dulu gambar raja pokok. So kita buat kat situ ada dua pilihan di situ. Ada dua warna, iaitu warna merah dengan hijau kan. So kalau guli pertama, untuk guli pertama merah ada 5 daripada 9. Okey, hijau ada 4 daripada 9. So nampak saya labelkan kat situ ya. Kemudian kalau guli kedua yang diambil, kita ambil merah. So dia akan jadi sebab tadi dah ambil 1 kan, dia dah berkurang jadi 4. Okey, 4 daripada 8. Kita tolak 1 lah. Okey, kemudian kalau merah tadi mula kita ambil, kemudian kita ambil hijau pula. Dia akan jadi 4 daripada 8 juga sebab lebihan guli yang tinggal adalah 8. Okey, kemudian kalau daripada guli hijau, first kali kita ambil guli hijau. Kemudian kita dapat guli merah untuk guli kedua. So dia akan jadi, kalau mula tadi kita hijau ada 4 kan, jadi 4 daripada 9. So bila dah ambil merah pula lepas tu untuk guli kedua, guli tu dah tinggal 8. Okey, 8. Kemudian akan jadi 5 daripada 8 lah. Okey, balance dia kan. 5 daripada 8. Okey, kemudian hijau-hijau kita akan dapat kebaran kali 3 daripada 8. Jadi kesudahannya kita boleh tengok kat situ. Kalau yang pertama tu merah dengan merah, merah dengan hijau, hijau dengan merah dan hijau dan hijau. So ada 4 kesudahan kat situ. So bila kita dah lengkapkan kita gambar raja pokok dan juga kesudahan yang kita dah dapat, barulah kita boleh buat penyelesaian. So kita nak tadi yang A tu kedua-dua berwarna merah. Kan? Jadi kesudahan yang mungkin adalah M dengan M lah kan. So dapat dia dua-dua nak merah. Okey, jadi cara dia kita kena bila ada dua kali pengambilan ni kita kena buat macam ni lah. Kita ambil kebaran kalian iaitu nilai pecahan yang melibatkan MM. So saya dah petakkan dekat situ. MM tu daripada 5/9 dan juga 4/8. Jadi kita darabkan dua pecahan tu dapatlah 20/72 dan bila kita pemudahkan tekan kalkulator kita akan dapat 5/18. Okey. Okay. Kemudian kita buat kebaran kalian yang kedua. Soalan yang kedua tadi masih lagi situasi yang sama. Dia nak kedua-dua guli berwarna hijau. Jadi kita lihat balik yang kita dah senaraikan tadi. Okay. Gambar raja pokok dan kesudahan yang mungkin adalah H dengan H. Hijau dan hijau. Jadi kita ambil balik, nampak tak saya petakkan kesudahan H tu. Apa pecahan yang terlibat kat situ? Itu 4/9 darabkan dengan 3/8. Jadi kita darabkan dapat 12/72. Akhirnya kita perlu permudahkan dengan buat pembahagian menggunakan kalkulator lah. So akan dapat kat situ 1/6. Okey, jadi selesailah sudah yang kita bincangkan hari ini melibatkan peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Okey, bermula daripada awal tadi kita menentukan sama ada suatu peristiwa itu bersandar ataupun tidak. Yang kedua kita menyenaraikan kesudahan dan menghitung kebaran kalian. Okey, kemudian yang ketiga kita buat gambar raja pokok sebelum kita nak buat penyelesaian kebaran kalian yang terlibat. So akhirnya habis sudah untuk bahagian yang kedua yang melibatkan peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Jadi itu sahaja daripada sesi hari ini. Kita jumpa dalam kelas akan datang. Okay, terima kasih. End of part 2. Bye.